Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ni kita sambung balik bacaan kitab kita, yakni Aqaid Tasawuf. Dan kita masih lagi masuk dalam bab jalan menuju ilahi, yakni jalan sampai kepada Allah Ta'ala. Bukan yang dikehendaki dengan usul ataupun sampai kepada Allah Ta'ala dengan makna yang dipahami di antara zat-zat sesuatu, kerana Allah Ta'ala terlalu mulia untuk dibatasi oleh tempat ataupun masa. Apabila kita membahaskan tentang wusul ilallah, sampai kepada Allah, bukan bermakna Allah Ta'ala itu bertempat sehinggalah kita sampai tempat dia, ataupun memakan masa, perlukan masa. Maka Allah Ta'ala ini tidak terbatas. Dia tidak berhajat pada tempat, dia tidak berhajat kepada masa. Walaupun kita katakan sampai kepada Allah, maka yang dikatakan sampai kepada Allah adalah hadir hati bersama dengan Allah. Orang ini usul kepada Allah, sampai kepada Allah, maknanya hatinya sentiasa hadir bersama dengan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Sehingga kan ia itu berasa bersama dengan Allah, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala di mana saja ia berada. Ini di antara orang yang mencapai makrifat ataupun usul kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak bertempat. Bukan kata sudah kena berjalan satu tempat ke satu tempat untuk sampai kepada Allah, tidak. Tetapi untuk kita sampai kepada Allah, sehingga kan hati kita sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Maka jalannya di antara yang kita baca minggu lepas, yakni hendaklah seseorang itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ini maha baik, dan Allah Ta'ala ini maha bersih, maha suci. Allah Ta'ala ini maha suci, maka Allah Ta'ala menerima yang suci-suci. Mana-mana ibadat yang ada kotoran-kotoran, ada kotoran nafsu, ada kotoran dunia dan sebagainya, maka tidak sampai ia kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha baik, maka Allah Ta'ala menerima yang baik-baik. Maka ibadat yang disertai dengan syirik kepada Allah, ada takabur, ada ujub, ada riya, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Orang itu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala, sehinggalah dia membersihkan hatinya, sebagaimana disebut dalam hadis, idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Apabila baik-baik semuanya, apabila buruk-buruk semuanya, itu adalah hati. Maka seseorang itu yang sampai kepada Allah mesti dibersihkan hati. Bahkan Nabi SAW apabila ingin berjumpa dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, lalu dibersihkan, dibelah dadanya. Dibelah dadanya, dibersih, dibuang segala kotoran-kotoran yang ada, sehinggalah datang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih, suci, tunduk kepada Allah Ta'ala. Maka seorang itu dikira sampai kepada Allah, wusul ila Allah, hatinya akan sentiasa ingat kepada Allah apabila hatinya benar-benar bersih, dibersihkan hatinya tadi. Dan dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini tidak terbatas. Allah Ta'ala maknanya tidak mempunyai tempat, tidak berkaitan dengan tempat dan masa. Dan Allah Ta'ala itu hampir dengan kita, hanya kita terhijab dengan Allah disebabkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam, di antaranya berkata, usuluka ilallahi usuluka ila ilmi bihi, wa illa fajalla rabbuna an yattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Sampai kamu kepada Allah ialah sampainya kamu kepada pengetahuan tentangnya, tentang Allah. Bermakna orang yang nak sampai kepada Allah mesti dia melalui jalan ilmu. Orang awam kenal Allah dengan ilmu. Orang yang salih dia kenal Allah dengan merasa. Ada orang yang mengenal Allah dengan memandang. Memandang makhluk, melihat Allah. Yang dipandang itu makhluk, tetapi hatinya mengingat akan Allah Ta'ala. Jadi kita orang awam, orang pegang awam ini mengenal Allah dengan ilmu. Dan seorang itu
tidak akan sampai, tidak akan mengenal akan Allah kecuali dia mesti melalui jalan ilmu. Lalu dikatakan bahawa sampainya kamu kepada pengetahuan tentangnya, tentang Allah. Biar kenal Allah tu melalui apa? Dengan ilmu dulu, belajar sifat 20 yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi, itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Imam besar ini bukan diletakkan satu akidah baru, itu akidah yang disusun, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan bahawa kita nak mengenal Allah mesti dengan ilmu dulu. Kena belajar sifat-sifat Allah, ketauhidan kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah 13 tahun ditanamkan tauhid dalam hati-hati manusia, supaya jangan sembah lagi patung-patung berhala. Anik budullah wajatani butagut, sembah Allah, tinggal perkara tagut. Maka ditanam dalam hati yang kita sembah itu Allah. Dan macam mana kita nak kenal Allah, nak tahu sifat Allah? Adakah kita nak melihat Allah seumpama melihat gunung kanan? Kata umat Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wahai Musa, ay qultum ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallah, kami tidak akan beriman kepada Allah sehingga kami melihat Allah secara terang-terang. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Allah Taala datangkan ribut nak tengok Allah. Kan nak tengok ribut dah ni. Jangan nak tengok Allah, tengok matahari pun tak boleh. Lalulah Allah Ta'ala membinasakan dia. Mengenal Allah bukan berumpama melihat gunung ganang dan tidak, tapi kita mengenal Allah dengan ilmunya, mengetahui akan sifat-sifat Allah. Kena tahu sifat Allah, kena belajar mengenai sifat-sifat Allah, sehinggalah dia itu memandang, sehingga memandang kepada sifat Allah. Ada orang sudah memandang gunung ganang itu, sudah melihat Khalik Allah, betapa agungnya Allah, merasa akan sifat Allah. Merasa akan sifat Allah. Orang yang datang jumpa harimau itu sudah merasa maknanya kudrat harimau itu nanti akan bunuh dia, akan terekam pada dia. Sudah rasa gerun apabila melihat harimau. Itu gambarannya. Maka orang itu sudah merasa sifat Allah. Ini orang yang telah sampai kepada Allah Ta'ala. Jika tidak, Maha suci Allah dari bersambung sesuatu dengannya, dan bersambung dengan sesuatu. Maha suci Allah bersambung sesuatu dengannya atau bersambung dengan sesuatu. Maka Allah Ta'ala ini nak sampai pada Allah Ta'ala, bukan kita sampai ikut melihat secara hissi. Hissi ni dengan pandangan mata, dengan apa ni, dengan dapat rasa itu, bukan mengenal Allah macam itu. Mengenal Allah Ta'ala itu mesti dengan dalam keadaan dengan hati yang ingat kepada Allah dan memahami akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi kita nak sambung, nak apa ni, nak kaitkan Allah Ta'ala dengan sesuatu makhluk, Maha suci Allah daripada segala sesuatu. Jadi kita nak kenal Allah, istilah dengan jalan ilmu, mengenal akan sifat-sifatnya, sehinggalah kepada merasai dan juga akhirnya kepada memandang. Ini dipanggil, ilmu itu dipanggil tauhid i'tiqadiyah. Mula-mula khabar tidak ada yang disembah, hanya Allah. Patung berhala itu tidak ada manfaat, tidak ada mudarat. Nabi beritahu dakwah pada sahabat-sahabat gitu. Dapat ilmu tu, tidak ada manfaat, tidak ada mudarat. Yang ada manfaat, mudarat itu Allah Ta'ala saja. Dan tidak ada kuasa. Yang ni tidak ada kuasa. Patung berhala tidak ada kuasa. Yang ada kuasa Allah. Kemudian didatangkan, dibaca ayat-ayat Allah. Dibaca ayat-ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, hanya memberi petunjuk bagi orang yang berakal. Siapa yang mencipta bumi, siapa yang mencipta bulan, bagaimana matahari dan bulan bergerak mengikut aturan-aturannya yang tertentu. Bila malam keluar bulan, bila siang keluar matahari. Kalau tidak ada yang mengaturnya, tidak akan berlaku seumpama itu. Siapa yang mengaturnya? Allah Ta'ala. Sehinggalah sahabat tadi memahami. Bila tadi dengan ilmu, bila beriman, belajar dengan ilmu. Lepas belajar ilmu, peringkat yang kedua, setelah i'tiqadiyah, pegangan tu dah faham dah tentang ilmu, dia pergi yang kedua,
Dia panggil syuhudiyah, memandang Allah sehingga merasa akan sifat Allah. Lalu berlaku Bilal ibn Rabah, tidak ada kuasa yang lain, yang ada kuasa adalah Allah Ta'ala. Tak takut, orang nak bunuh dia pun tak apa, letak batu atas dada pun dia tak beriman dengan Allah. Sahabat-sahabat Nabi memahami ketauhidan kepada Allah. 313 berperang dengan 1000, 3 kali ganda. Kalau ikut akal logiknya, nak menang macam mana? Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah Ta'ala beri kemenangan kamu tu dalam keadaan lemah masa tu. Pasukan tentera dah sikit, alat-alat kelengkapan perang pula kurang, tentera berkuda pun kurang, habis semuanya kurang. Tetapi siapa yang berkuasa? Allah. Ini tauhid. Sehinggalah datang kepada yang ketiga, dia panggil tauhid wujudiyah. Sudah lagi tauhid memandang Allah, tidak lagi memandang kuasa makhluk, tidak lagi memandang yang lain, memandang kepada sifat kudrat Allah Ta'ala. Ini orang yang sudah mengenal Allah. Maka awwaluddin ma'rifatullah. Maknanya mula-mula agama ini mesti mengenal Allah. Jadi nak kenal Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia kena kenal diri dia, maka dia akan kenal Allah Ta'ala. Dia kena tahu daripada mana dia ini. Nabi bawa 3 perkara. Yang pertama, daripada mana kita datang. Yang kedua, apa guna kita datang ke dunia ni, tujuan apa kita datang ke dunia. Yang ketiga, kita kembali ke mana. Ini dibawa oleh Nabi. Sehinggalah manusia tadi, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kenal Allah, dia dapat memandang akan Allah, maksudnya dapat merasa akan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dihurai oleh pengarang kitab kita, makna wusuli huwa ru'yatu wa musyahadatu bisirri qalbi fid dunya wa bi'aini ra'si fil akhirati wa laysa ma'na wusuli ittisalu zati bizati ta'ala Allah an zalika uluwan kabira. Allah Ta'ala an zalika uluwan kabira. Imam Al-Ghazali menyebut, ini dihurai oleh Imam Al-Ghazali, menyebut makna wusul. Makna wusul ialah melihat serta musyahadah dengan rasi hati. Orang yang sampai kepada Allah, dia melihat Allah dengan rahsia hati. Dengan hati yang dalam itu melihat Allah Ta'ala dengan rahsia hati di dunia. Di dunia dan dengan mata kepala di negeri akhirat. Maka pegangan di ahli sunnah wal jamaah, di dunia melihat Allah dengan hati, di akhirat melihat dengan mata kepala, sebagaimana melihat bulan purnama. Sahabat tanya Nabi, Nabi kata melihat Allah seumpama melihat bulan purnama. Dan macam mana mata hari ini yang tidak kuat memandang, matahari pun tidak kuat. Maknanya Allah Ta'ala maha berkuasa, maha suci Allah daripada segala sifat kelemahan. Melihat dengan mata di negeri akhirat tidak sama mata atas muka dunia. Hanya di atas dunia ini melihat dengan hati. Macam mana melihat dengan hati? Macam orang lah maknanya. Kalau orang itu makan makanan yang sedap, dia melihat tukang masak. Dia tak puji langsung makanan, dia terus puji tukang masak. Dia makan saja, oh sedapnya siapa masak ni, nampak ni. Dengan hatinya terus tangkap kepada tukang masak. Maka memandang, melihat Allah dengan hati, di dunia dengan hati. Sehinggalah hatinya melihat agar Allah, tidak lagi melihat makhluk. Lalu Nabi kata ajaban lil mu'minin, hebat ajaib orang mukmin ni. Mendapat apabila ditimpa musibah dia sabar, apabila dapat nikmat dia bersyukur. Mendapat tak ada benda mukmin tak tergugah iman dia. Berilah musibah apa pun dia relax, dia sabar, dia tenang je hati. Dan bila diberi nikmat, dia pun tak kata-kata, tak lupa diri. Tidak lupa diri. Allah Ta'ala beri contoh. Contoh Nabi Ayub. Ada harta, hilang harta, ada anak, meninggal anak, ada isteri, lari isteri, ada pengikut lari. Akhir sekali dia tetap bersama dengan Allah. Allah Ta'ala beri contoh Nabi Sulaiman. Sulaiman ada kekayaan, banyak kekayaan, harta benda yang banyak lah. Tak ada. Orang kata kepada dia hebat kekayaan. Kata Nabi Allah Sulaiman, tasbih yang kamu tasbih lebih afdal, lebih baik daripada segala harta yang ada pada Nabi Sulaiman.
yang ada daripada putera Daud, yakni dia daripada harta hak dia ada atas ni, kalau dibanding dengan satu kali mutasbih, satu kali tasbih tu lebih baik daripada harta yang aku ada semua sekali, kata Nabi Sulaiman. Sebab apa? Sebab harta yang aku ada ni aku akan tinggalkan belaka, tetapi tasbih kamu akan berkekalan di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita ini nak sampai pada Allah, mesti tauhid. Mesti tauhid itu kena ada tauhid di dalam hati kita, mesti dikuatkan tauhid. Lalu sahabat Nabi disebut dalam Al-Quran, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Ta'ala yang telah membangkitkan seorang Nabi daripada kalangan ummiyin, yang tidak pandai membaca menulis, dibangkit seorang Nabi. Lalu Nabi ini membaca ayat-ayat Allah. Pertama, baca ayat Allah. Baca ayat Allah, bukan sekadar baca Quran, baca firman Allah, menanamkan tauhid dalam hati, sehingga sahabat-sahabat Nabi faham. Maka dia membaca ayat-ayat Allah Ta'ala itu, iaitu tauhid kepada Allah. Wa yuzakkihim, dibersihkan hatinya. Dibersihkan hatinya dengan memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Ini ditanamkan, dibersih, berlaku pembersihan hati. Nak sampai Tuhan, mesti kena ada tauhid. Tak ada tauhid, tak sampai ke Tuhan. Yang kedua, mesti ada penyucian hati. Kalau kita tidak ada penyucian hati, macam mana nak sampai ke Tuhan? Allah Ta'ala itu maha baik, Allah Ta'ala terima yang baik-baik. Allah Ta'ala itu maha suci, bersih. Allah Ta'ala terima yang bersih-bersih. Ibadat yang kotor, hati yang tidak bersih, macam mana nak sapa pada Allah Ta'ala? Lalu wa yuzakkihim, dibersihkan hati-hati mereka. Yang kedua, mesti kena ada pembersihan hati. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, lalu diajarkan kepada mereka pemahaman tentang hukum hakam. Kitab itu tentang hukum hakam, dan juga hikmah. Hikmah itu perjalanan Nabi, sunnah Nabi SAW. Lalu dikatakan bahawa untuk sampai kepada Allah, dia mesti dalam keadaan pembersihan hati, ketauhidan. Maka makna wusul ialah melihat, musyahadah, memandang dengan rahsia hati. Lalu dia pandang Allah dengan hati. Hujan mendung, tengok dekat awan, mendung je awan. Kita kabur lalu, akak kait hujan nak turun. Tahu mana hujan nak turun? Ada tulisan atas langit tu hujan nak turun. Tak. Hati memandang. Oh, dapat baca lalu hati. Hati tu dapat baca. Orang itu biasa gembira, tiba-tiba mari moyo saja. Hati dapat baca. Orang ni memang ada masalah. Orang ini memang ada masalah. Lalu dikatakan bahawa musyahadah, memandang ia dengan rahsia hati. Yang kedalaman hati tadi, yang ingat kepada Allah Ta'ala, itu di dunia. Alaikum perbahasan dia ada alam mulki, ada alam lahu, ada alam jabaru, alam lahu dan sebagainya. Jadi kita tidak bahaskan di sini. Hanya nak beritahu jalan yang kita ini nak sampai kepada Allah, mestilah dengan jalan bertauhid kepada Allah. Bukan makna wusud itu pertemuan antara zat hadis dengan zat qadir. Bukan makna temu Allah, sampai pada Allah, kita sampai dekat Allah. Daripada kita ini yang kudus ataupun yang hadis yang baru nak pergi jumpa qadim Allah Ta'ala. Dah, walaupun perkataan sampai, banyak orang guna perkataan sampai kepada Allah, al-wusulu ila Allah. Sampai ni biasanya kita pergi satu destinasi berkaitan dengan tempat. Nak pergi Kuala Lumpur, orang pun tahu sampai dah pagi, sampai pagi on the way dalam perjalanan. Lama kan? Sampai Kuala Lumpur, maknanya sampai, bermakna ada tempat. Tapi Allah Ta'ala tidak bertempat. Bukan bermakna kita ni pergi kat dia. Allah Ta'ala ada ke sana, pergi ke sana. Itu maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Kerana maha suci Allah daripada perkara sedemikian, sesungguhnya berjalan di jalan wusul kepada Allah. Kita semua nak sampai pada Allah, nak jalan pada Allah. Yang kita mari semayang berjemaah, mari belajar ilmu, mari nak bertaubat kepada Allah, mari duk mikir hal-hal mendapat dosa pahala itu, nak sampai pada Allah. Lalu dikatakan bahawa jalan wusul kepada Allah adalah sifat-sifat orang mukmin yang saleh. Di antara sifat orang mukmin yang saleh, mereka itu nak cari jalan kepada Allah, bukan sekadar ibadat saja. Ada orang ibadat balik sudah, asal buat sudah.
Dah mesti kena cari jalan dia sampai kepada Allah. Lalukan dengan pembersihan hati dan juga ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu para Nabi dan Rasul diutuskan kepadanya. Kerana apa? Kerana nak bawa manusia kepada Allah. Nabi ni bawa manusia pada Allah, tak bawa manusia pada lain. Sebab itu orang musyrikin Mekah tahu tak Nabi. Kalau mu nak jadi raja, kita mu jadi raja. Kalau mu nak harta, kita pakat kupur, wi kamu orang harta. Kalau mu nak orang puan, dia cari macam-macam wi kepada mu. Lalu dikatakan law wada'a asy-syamsu fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadza amra. Seandainya matahari diletakkan sebelah kanan dan bulan di sebelah kiri, untuk aku nak tinggalkan dakwah ini, aku tak akan tinggal sehinggalah aku mati di atas kalimah ini ataupun Allah Ta'ala menangkan aku. Maknanya apa? Maknanya Nabi tak bawa kepada nak jadi raja, nak jadi apa, tak bawa. Mu kena sokong aku dakwah ni supaya aku nak jadi raja. Dah. Bukan begitu. Dan kalau nak harta, dak juga. Maknanya dan ditawar lagi harta dak. Maknanya Nabi bertawar ni lam yuwarisu dinara wala dirhaman. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Kalau Nabi nak dinar dan dirham, lebih pada tu Nabi boleh. Orang Mekah sanggup dah kupur Nabi ke Nabi. Harta kekayaan Mekah, Nabi tambah lagi. Orang puan begitu juga, Nabi tambah. Kerana apa? Nabi nak bawa manusia kepada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya tidak aku bangkitkan satu umat kecuali didatangkan seorang rasul, yang mana rasul itu mengajak manusia sembahlah Allah dan tinggalkanlah perkara-perkara taghut. Inilah start pada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Apa yang mereka berjuang? Anibudullah wajtanibut taghut. Sembah Allah, tinggal taghut. Inilah yang Nabi-Nabi perjuangkan. Lalu dikatakan bahawa Nabi ini, Rasul ini diutuskan apa? Diutuskan manusia supaya sampai pada Allah. Hati manusia ni dia kona ke lain, dia pusing ke lain, dia pusing ke dunia, dia pusing ke nafsu, dia pusing ke syaitan, dia pusing kepada hawa ataupun ke mustahayat, benda-benda yang disuka. Itulah yang dipusing. Maka bila kita dipusing dengan perkara-perkara macam itu, lalulah orang dahulu, masa orang-orang Mekah dipusingkan hati itu dengan menyembah patung berhala, berbunuh-bunuhan, minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya. Bila Nabi dibangkitkan di kota Mekah, Nabi melihat. Maka tugas Nabi yang begitu berat, yang begitu besar ini dipikul oleh Nabi untuk mengajak umat daripada menyembah manusia, menyembah makhluk kepada menyembah Allah. Ketika Rabi'i ibnu Amir datang berjumpa dengan Raja Rustum, Raja Rustum tanya, apa yang kamu bawa? Dia mengatakan, qad ba'asna min ibadatin ibad ila ibadatillah, wa min jawri adiyat ila adli Islam, wa min dikil dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Kami ini dibangkitkan satu golongan, kami dibangkitkan daripada menyembah makhluk kepada menyembah Allah. Nabi bangkit ini membawa kami daripada menyembah makhluk kepada menyembah Allah. Rustum tanya, Muhammad tu bawa apa? Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Daripada menyembah makhluk, menyembah manusia kepada menyembah Allah. Min jawri adiyan ila adli Islam. Daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Daripada min dikid dunia, daripada kesempitan dunia, ila si'ati dunia wal akhirah, kepada keluasan dunia akhirat. Ini kata-kata hebat daripada Rabi' ibnu Amir. Lalu dikatakan bahawa tujuan apa? Nak bawa manusia wusul ila Allah. Maka sekarang ini, zaman Nabi dahulu, Nabi bawa manusia, orang daripada kafir masuk Islam, daripada Islam kepada Allah Ta'ala. Lalu ulama-ulama tasawuf melihat perjalanan-perjalanan yang dibawa oleh Nabi. Dibawa oleh Nabi, Nabi-Nabi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, lalu mereka menyusun. Perjalanannya yang dibawa oleh Nabi ialah di antaranya penyucian hati, wa yuzakkihim. Maknanya penyucian hati. Qad aflaha man zakkaha
berjaya orang yang menyucikan hati. Wa qad khaba man dassaha, maka rugi orang yang mengotorkan hati dia. Lalu disusul oleh ulama-ulama tasawuf. Dan ternyata orang-orang yang membersihkan hatinya, yang dibawa oleh Nabi, perjalanan yang dibawa oleh Nabi, mereka itu sampai kepada Allah. Dan mereka itu sampai kepada Allah macam mana? Sehingga kan hati mereka sentiasa hadir kepada Allah. Hadir ingat, hadir datang kepada Allah, ingat kepada Allah Ta'ala. Lalu itulah Allah Ta'ala utuskan rasul-rasul untuk membawa manusia. Lalulah dikatakan bahawa diutuskan kepadanya para ulama. Daripada rasul itu kemudian adanya ulama-ulama. Ulama-ulama yang merupakan pewaris Nabi. Ada ulama di kalangan sahabat, kemudian ulama di kalangan tabi'in, tabi'in. Kemudian dipecah ulama salaf dengan ulama khalaf. 300 tahun lepas daripada Rasulullah itu salaf, lepas pada 300 itu khalaf. Lepas tu kemudian zaman-zaman ni terakhir ni dia panggil ulama mutaakhirin. Ulama yang akhir. Yang paling penting, ulama itu mesti membawa tugas Nabi. Apa tugas Nabi? Tugas penyucian hati manusia. Tugas di antaranya membawa manusia wusul ila Allah, sampai pada Allah. Ini tugas ulama. Jangan ulama bawa tak lain, bawa manusia pada Allah. Bawa manusia pada Allah, sehingga kan bila ulama-ulama itu bercakap, mesti manusia itu mengingat kepada Allah. Itu tanda ulama. Kalau tidak, itu bukan ulama. Lalu dikatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama ini pewaris Nabi. Kenapa dikatakan pewaris? Waris ini nak beritahu biasanya dia akan dapat harta saka. Betul tak? Tu ahli waris dapat harta pusaka. Jadi Nabi tinggal harta pusaka. Nabi ni aba ahadim min rijalikum, ayah daripada lelaki-lelaki semua, daripada kamu semua ayah. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad, maka Nabi ni umpama ayah daripada segala lelaki-lelaki, ataupun segala lelaki perempuan umat akhir zaman ini, termasuk kita semua dan umat yakni lepas daripada bersama dengan Rasul lagi. Maka mereka ini layak dapat harta warisan Nabi. Dapat layak dapat. Siapa yang layak itu? Orang yang layak itu adalah orang yang mengambil hadis dan juga sunnah Nabi. Siapa yang mengambil sunnah Nabi ni, hadis Nabi dan sunnah Nabi ni? Yang mengambil Al-Quran, sunnah Nabi, itu adalah ulama-ulama. Kerana apa? Kerana Nabi meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Taraktu fikum amrayni lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Aku tinggalkan kamu dua harta pusaka yang paling besar. Dan selepas daripada kewafatan aku, dan sesiapa yang berpegang dengan dua harta pusaka ini, dia tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kenapa pusaka yang amat besar ini? Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang dapat ini? Yang dapat dua pusaka ini dipanggil ulama. Dipanggil ulama. Dan ulama ini tugasnya apa? Tugas ulama membawa hati manusia wusul ila Allah. Itu dia tugas ulama. Membawa hati manusia supaya sampai kepada Allah. Itu ulama. Kalau ulama bawa sekitar dunia je, min dikit dunia. Rabi Ibnu Amir kata dah, min dikit dunia ila si'ati dunia wal akhirah. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Maka ulama inilah yang membawa manusia, dan kerana inilah, kerana nak suruh manusia ini sembah Allah, ingat pada Allah, diutuskan Rasul, diwafatkan Rasul, dibawa penggantinya oleh para ulama. Lalu dikatakan bahawa para ulama serta musyrik, ini orang-orang yang membawa petunjuk, yang menunjuk jalan yang benar. Ini para musyrik menyeru agar manusia meningkat daripada kerendahan kebendaan. Dunia ni benda rendah. Jadi manusia dia terlekat dengan dunia belakang. Ni cakap bab dunia. Maka ulama yang menaikkan, mentarakikan, meninggikan daripada dunia kepada akhirat, kepada ingat kepada akhirat.
daripada kerendahan dunia dan juga kehaiwanan. Dia ada insaniyah, dia ada hayawaniyah, dia ada syaitaniyah. Ni nak buang belaka 3 perkara. Kalau insaniyah ni lebih kepada keduniaan. Kalau hayawaniyah ni duk mikir ke makan minum. Tak ada mikir ibadat, tak ada mikir makan minum. Siang malam mari mikir nak makan apa, nak minum apa. Lepas tu nak berseronok-seronok. Mana tu saja. Itu dia panggil tahap hayawaniyah. Kalau mari mikir, bangun tidur, mana tidur, main mikir kereta saja contoh. Kalau kereta contoh je ni. Maknanya kalau permainan saja ini jenis apa ni? Kebendaan lagi, insaniyah lagi. Kalau syaitaniyah ni syaitaniyah ni mari mikir hasad deki tu kerja dia. Bangun pagi nak hasad deki kau orang. Hari hasad deki itu. Inilah kita tak lepas. Biasanya dia gini, dia hayawaniyah dengan syaitaniyah. Insaniyah ni kira bagus sikit. Salah tadi. Insaniyah apa ni? Hayawaniyah dengan syaitaniyah. Ni yang lekat. Ulama nak ejah yang ni. Kena bawa manusia. Jangan jadi hayawaniyah yang selama ini duk fikir makan minum sudah fikir dah dosa pahala ibadat kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, yang selama ini fikir hasad deki kau orang, nak marah kau orang, nak khianat kau orang, nak zalim kau orang, nak buat kau orang, nak fitnah kau orang, kembali kepada ingat pada Allah. Itu kerja ulama. Bukan mudah kerja ulama. Supaya manusia tu kembali pada Allah. Tujuan dia nak bawa manusia wusul ila Allah, sampai pada Allah. Sebab apa kita kena bawa manusia sampai pada Allah? Sebab satu hari kita akan jumpa Allah. Kita akan jumpa Allah. Jadi kalau orang tak ingat Allah Ta'ala masih hidup, maka kehidupannya celaka lepas mati. Maka masa hidup ni hati kena ingat. Hati kena ingat betul-betul kepada Allah. Biar betul-betul sampai pada Allah. Biar kita hati sampai pada Allah sebelum jasad kita sampai pada Allah. Maknanya lalu dikatakan bahawa kepada kedudukan insaniyah dan malakiyah. Malakiyah ni berbentuk ingin ibadat dan sebagainya, sifat malaikat, serta mengecapi nikmat dekat dan lazat. Nikmat dekat tu nikmat taqarrub, nikmat mendekatkan diri dengan Allah. Sehingga kan beribadat tu rasa nikmat. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau kamu inginkan keseronokan, maka keseronokan itu ada dalam ibadat kepada Allah. Seronok maknanya ibadat pada Allah. Kalau inginkan ibadat keseronokan. Tapi kita benda lain yang seronok. Benda lain tu seronok lagi. Bermakna kita sama ada duduk dalam hayawaniyah ataupun syaitaniyah. Ini perlu dibersihkan. Jangan nampak ulama ni berilmu je. Itu ulama boleh cakap ilmu, itu bukan. Ulama bukan nak sekadar sampai ke ilmu je supaya orang kata sedap, cakap sedap. Bukan itu. Tugas dia ini berat, ulama ini berat, supaya manusia ini jangan duduk di dalam hayawaniyah atau syaitaniyah. Duduk dalam dua ini tak sampai kepada Allah, tidak wusul ila Allah. Jadi hari ini kita membahaskan mengenai macam mana jalan wusul ila Allah. Jadi dikatakan bahawa pusing, ditukar daripada lalai kepada Allah jadi ingat. Pada hakikatnya sekalipun manhaj amali, bentuk benda ini bentuk amal, bukan bentuk ilmu dengar saja. Kalau dengar saja, berpuluh-puluh ulama pun tak sampai ke Tuhan. Bentuk amali, ilal ladina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Mesti dia tu ada amali. Dan amali macam mana? Amal-amal ni tak boleh kodang. Inilah manhaj. Satu manhaj ni dia panggil persukatan. Satu sukatan, satu perjalanan yang telah dibawa oleh ulama-ulama. Macam mana nak sampai ke Tuhan? Lepas ni begini, lepas ni begini, lepas ni jalan. Dia tunjuk jalan satu-satu. Lalu dikatakan bahawa sekalipun manhaj amali berbagai bentuk dan juga uslub sair,
Usul ni jalan. Jalan ataupun bentuk. Bentuk saya bentuk perjalanan. Sebab tu saya kata banyak ulama letak pergi ke taubat. Ada ulama letak pergi ke ilmu, amal, taubat. Ada tak taubat dulu. Maka perjalanan dulu. Perjalanan nak sampai pada Allah ni macam-macam jalan. Macam-macam jalan. Tetapi jalan mestilah yang telah disusun oleh ulama-ulama yang terdahulu. Kerana mereka lebih arif dah dengar tentang Al-Quran dan Sunnah. Kita jauh. Ulama-ulama dahulu dekat. Dekat dengan Nabi lagi. Dia dekat dengan orang ulama-ulama salah lebih dekat dibanding dengan kita. Maka kita kena ikut perjalanan ataupun ijtihad yang telah dibawa oleh ulama-ulama tasawuf. Serta sulu, serta perjalanan kepada Allah ni, itu panggil sulu. Salik orang yang berjalan. Bermacam-macam jenis mengikut ijtihad. Tengok ijtihad para ulama. Dalam bab zikir kan lain, jenis-jenis tarikat lain. Ada tarikat ni nak zikir banyak, tapi slow, kena dalam hati, tapi ribu-ribu. Ada tarikat zikir kena kuat, tapi beratus-ratus je. Berapa ini ijtihad ulama-ulama dia. Kalau fiqh ada ijtihad Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, maka tasawuf ada ijtihad juga. Jangan kata tasawuf tak ada ijtihad. Mana boleh beramai ikut dang saja gitu. Jadi ulama dulu susun daripada hadis-hadis Nabi yang mereka faham, dia susun. Ni perjalanan yang sampai pada Allah. Perjalanan macam ini. Lalulah dikata bermacam-macam jenis ijtihad dan perubahan tempat. Dia tengok juga perubahan tempat. Maka perubahan tempat ni guru musyrik, dia melihat tempat ni sesuai gini begini. Perubahan tempat serta masa tengok keadaan juga. Masa tak sama, zaman dulu lain, zaman kita lain. Maknanya maka disusun oleh ulama-ulama. Maka musyrik kadang-kadang dia ada tengok anak murid ni kena zikir macam ni, ni kena zikir macam ni. Dia ada cara-cara ni. Lalu dah dikatakan jalan hanya satu. Tujuannya nak sampai Tuhan belaka. Orang nak tanya dah, kalau tarikat banyak jadi pecah belah. Tarikat banyak tak bermakna pecah belah. Kerana matlamat dia satu je. Yang pecah belah matlamat banyak. Matlamat dia satu, nak wusul ila Allah, nak sampai pada Allah. Jalan ikut mana kau boleh belaka. Dia nak lagi lebuh raya ikut hak baru pun boleh. Bohi jalan patah pun boleh. Siapa kau lebuh belaka. Apa nak salah jalan ni tak apa. Dia nak lalu jalan lama, biar lama sikit apa. Tak apa, tak ada masalah. Kamu lalu ikut jalan raya, jalan lebuh raya. Orang lain naik lebuh raya tu nak dah kapur siapa. Orang lain sapan najam dia sampai 8 jam, tak apa. Mana kita nak lalu ikut dekat. Nak ikut dekat boleh belaka. Perjalanan itu yang paling penting, matlamat itu satu kepada Allah. Oleh kerana itulah timbulnya berbagai turuk sufiyah, tarik safiyah. Itulah timbul tarikat-tarikat. Orang tanya zaman-zaman Nabi dulu mana ada tarikat? Zaman Nabi tak ada nama-nama tarikat. Amalan-amalan tu sudah ada. Tarikat ni orang apa? Di antaranya berzikir. Zaman Nabi tak ada zikir kan? Ada. Disusun oleh ulama-ulama sehinggalah ada turuk sufiyah. Yakni tarikat sufi yang disusun oleh ulama-ulama. Ini manhaj amali. Kita nak beramal macam mana? Tarikat ni bukan zikir semata-mata. Orang nak faham tarikat itu zikir dah. Tarikat ini adalah satu bentuk amalan amali yang telah disusun oleh ulama-ulama tasawuf. Matlamatnya adalah wusul ila Allah, sampai pada Allah. Matlamat dia. Maka itu disusun. Ada tarikat yang belajar ni. Dia belajar. Tarikat ada seorang kiai itu, tarikat kami ta'lim muta'allim. Belajar mengajar itu tarikat kami. Jadi zikir sikit aja. Zikir sikit, banyak belajar. Ada tarikat yang lebih kepada pertekanan dakwah. Sikit sikit aja dakwah namanya. Ada yang pasal tarikat bentuk ilmu, kena baca kitab banyak-banyak untuk sampai pada Tuhan dan amal zikir banyak ni. Maknanya zikir itu memang kena zikir untuk ingat pada Allah. Kalau tambah zikir nak ingat dengan Allah macam mana? Cuba beritahu jalan. Saya nak ingat Allah Ta'ala tapi saya tambah zikir. Cakap apa? Jalan macam mana? Dan siapa yang boleh mendakwa dia sampai Tuhan, dia tak pernah berzikir tapi sampai ke Tuhan? Siapa dia? Ada tak selama ni orang macam tu?
Bagi Allah Ta'ala itu harus boleh menyampaikan demikian. Tetapi ada dia, orang belajar, innama ilmu bita'allum. Nak dapat ilmu mesti kena belajar. Jarang orang duduk saja dapat ilmu. Betul tak? Jadi begitu kaedah dia. Maka itulah disusun oleh ulama-ulama. Sebab tu bila perjalanan, bila belajar tasawuf, tujuan dia apa? Tasawuf ni kita belajar adalah untuk nak sampai pada Allah, bukan nak cerita karamah. Tok guru saya hebat, boleh jalan atas air. Tu cerita. Bukan hal tu, bukan tambah ya. Kita zikir sampai tubik kasyaf, nampak maknanya. Lepas tu kita mengenai benda apa ni, benda-benda kehebatan itu bukan. Tasawuf jalan ni dah perjalanan ialah wusul ila Allah, nak sampai pada Allah. Kebersamaan hatinya kepada Allah Ta'ala. Jadi kita perjalanan tu, dan sampai tak sampai itu pemberian Allah. Kita siapa soal kenapa ni macam lambat lagi dah, itu serah pada Allah. Allah Ta'ala menganugerahkan siapa yang nak sampai pada Allah. Ada orang sabit dia apa? Sabit dia itu tolong binatang saja, dia tolong dia. Ada nampak binatang lapar, pergi makan. Allah Ta'ala buka hijab lalu sampai pada Tuhan. Tu ingat pada Allah. Atas Allah. Atas Allah Ta'ala yang memberinya segala-galanya. Maka dikatakan bahawa sedangkan pada zatnya, hakikatnya serta jauhannya adalah merupakan jalan yang satu. Jadi apa matlamat yang dia nak tadi? Itu sebenarnya adalah matlamat yang satu. Pada hakikatnya, pada yang sebenarnya, pada zatnya, maknanya itulah perjalanannya satu pada Allah Ta'ala. Walaupun jalan zikir macam-macam, dan kita belajar hari ni, belajar kita semain jemaah, matlamat apa? Mesti matlamat nak sampai Tuhan. Belajar begitu ke? Tak boleh kita mana matlamat kita kalau belajar tu matlamat nak jadi ulama, nanti orang pandang dia jadi hebat, itu tak sampai Tuhan itu. Mana dengan ilmu itu biar kita sampai pada Allah, ibadat kita biar sampai kepada Allah Ta'ala. Itu perjalanan. Ini dibawa oleh mana? Oleh ulama-ulama tasawuf. Dan ramai ulama-ulama tasawuf, contohnya Imam Al-Ghazali, contohnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan beberapa ulama-ulama dahulu ada di kalangan mereka yang mengkritik tasawuf asalnya. Dia sendiri pun tak setuju tasawuf. Tetapi apabila dia mendalami tasawuf, kata Imam Al-Ghazali, aku telah menyeberati lautan fiqh, aku sampai ke seberang. Aku telah menyeberangi lautan tauhid, aku sampai ke seberang. Aku menyeberangi lautan tasawuf, aku tenggelam. Maknanya. Jadi nak beritahu, akhirnya dia tahu. Perjalanan-perjalanannya, tujuan dia apa? Nak sampai kepada Allah. Supaya kita sampai kepada Allah, hinggalah kita semayang, hati itu sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Menurut pengertian ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, manusia ada dua golongan, golongan mulia dan golongan hina. Golongan mulia ialah mereka yang tahu jalan menuju Tuhannya serta melaluinya dengan niat untuk sampai kepada Allah. Ini golongan mulia. Mereka mulia di sisi Allah Ta'ala. Golongan hina pula ialah mereka yang tidak mengetahui jalan menuju Allah Ta'ala dan tidak mahu ingin mengetahuinya. Ini ada dua golongan. Satu golongan mulia, satu golongan hina. Golongan mulia ini adalah golongan yang mencari jalan untuk sampai kepada Allah. Ini golongan mulia. Kalau dia nak dapat ilmu, ilmunya untuk sampai pada Allah. Ini lain, kita dapat ilmu untuk apa? Untuk dapat dunia, untuk sampai ke dunia, sampai kepada matlamat dunia. Salah. Maka dikatakan bahawa untuk sampai matlamatnya kepada Allah Ta'ala, dan dengan niat untuk sampai kepadanya, dan didatangkan niat. Maka tiap apa-apa kita belajar ilmu, kita ada ilmu, kita beribadat pada Allah, semuanya adalah tujuannya adalah wusul ila Allah, untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Ada penggolongan hina pula ialah mereka yang tidak mengetahui jalan menuju Allah. Golongan hina mereka tak tahu jalan tuju Allah. Kalau dia beribadat, ibadat saja ibadat.
Dia ibadah saja. Matlamat ke mana tak tahu. Dia tak tahu matlamat dia, tujuan dia beribadat dia tidak tahu. Kalau dia belajar saja. Tak ada matlamat untuk usul ila Allah, untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Maka ini golongan yang hina, yang tidak mengetahui akan jalan menuju kepada Allah, ataupun tidak tahu jalan menuju kepada Allah. Sebab itu dikatakan bahawa orang ini orang yang sangat-sangat rugi. Lama ni kalau dia belajar saja belajar dia, sebab tak sapa, tak masuk lorong, tak masuk jalan yang dikehendaki. Kalau dia ibadat dia pun saja juga, sebab tak pergi, tak tahu matlamat benda. Inilah yang dibawa oleh ulama, nak bawa manusia ni. Ulama nak bawa manusia supaya kalau mau ibadat siapa Tuhan, kalau mau belajar siapa Tuhan. Itu yang dikehendaki sebenarnya. Lalu disebut, dia kata golongan yang hina. Mereka yang hina ini disebut di dalam Al-Quran, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan barang siapa yang dihina oleh Allah, maka tidak ada baginya orang yang memuliakannya. Kalau dihina oleh Allah, tak ada orang muliakan dia. Lebih-lebih lagi orang soleh tidak muliakan dia. Lalu dikatakan bahawa dikatakan Ibnu Mas'ud kalau tak silapnya, apabila dia mendengar ayat ni dia menangis. Takut dia termasuk golongan yang hina. Masuk dia golongan yang hina. Maka manusia dia kata, tengok Ibnu Mas'ud, dia menangis tengok ayat ni. Siapa yang hina, Allah Ta'ala kata orang ni tak mulia. Dekat negeri akhirat Allah tanya, man ahlul karam, mana orang yang mulia? Orang yang sapa Tuhan, orang yang ingat Allah, orang yang cari Allah, orang yang hatinya hadir kepada Allah Ta'ala. Hadir pada Allah Ta'ala ke dunia, Allah Ta'ala cari ke akhirat. Man ahlul karam. Allah Ta'ala akan panggil mana ahli-ahli yang mulia, begitu. Orang ini, orang yang mulia, dia dah menangis dah. Takut kenapa? Takut dia ini tidak mencapai hatinya kepada Allah. Dan dia takut akhiratnya hilang. Sebab kata Syekh Yusuf Al-Hasani, manusia hilang akhirat tidak menangis dan tidak takut celaan Allah. Tetapi manusia itu dia hilang dunia dia menangis. Hilang akhirat tak menangis dan tak takut celaan Allah. Tapi kalau hilang dunia dia menangis. Maka ada manusia itu pula membuat maksiat, tetapi dia menyangkakan bahawa dia sudah baik dengan Allah. Maka dia buat maksiat pun tidak menangis. Bahaya. Maka dikatakan bahawa manusia ni ada dua golongan, golongan mulia dan golongan hina. Tengok golongan mulia, Allah Ta'ala tak kata, ulama ini Ibn Qayyim tidak kata golongan mulia ni orang-orang yang ada kedudukan hebat. Dia tak kata, bahkan tak kira dia ulama orang awam, tapi kalau dia ini orang yang mencari Allah, dia tahu jalan menuju Allah dan dia sapa pada Allah. Mesti ulama ke sapa pada Allah? Tak mestinya. Hanya orang yang nak sapa pada Allah kena ada ilmu ketuhanan, walaupun dia tidak sampai kepada tahap ulama. Dan kena ada ilmu pembersihan hati, dan dia kena amalkan pembersihan hati tadi supaya bersih hatinya, sehingga lahir akhlak yang mulia, sehinggalah dia ini menghasilkan ibadat yang khusyuk kepada Allah, hingga dia sampai kepada Allah, lalu dia merasakan kebersamaan dia dengan Allah. Allah Ta'ala tidak bersama bertempat macam kita. Kita duduk bandar, Allah Ta'ala duduk bandar, bukan gitu. Allah Ta'ala tidak bertempat, tapi perasaan hati. Perasaan hati itu sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Maka ini orang yang mulia di sisi Allah. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi lepas pada isyak